tahun akan datang. Ada analisis mungkin Said dan Ismail untuk Parlimen Rembau ni. Mungkin analisis ini dia pantul ke situ je. Kalau sekiranya Khairi Jamaluddin dikekalkan di Rembau, apakah majoriti sedemikian boleh dicapai? Saya lihat ada kekuatan Khairi di kawasan tersebut. Meskipun Ketua UMNO bahagian Datuk Seri Muhammad Hassan, tetapi kita lihat bagaimana performa atau pencapaian prestasi Khairi bukan sahaja di peringkat nasional, tetapi bagaimana pengaruh beliau di peringkat Rembau itu jangan kita nafikan. Meskipun untuk Muhammad Hassan itu sebagai ketua bahagian, saya lihat yang lebih dekat itu bagaimana Khairi dengan UMNO dan pengundi-pengundi di kawasan tersebut. Dan sudah semestinya apabila Khairi dihantar ke Sungai Buloh, seolah-olah meletakkan sama ada di penjara ataupun di hospital. Jadi dua keadaan itu bagi saya analogi lain macam. bagi tengah malam. Dia sebab dah tengah malam kan, jadi nak kena hiburan sikit. Dia dah pukul 2 ni, dia kena bagi analogi macam tu je. Jadi dalam keadaan tersebut saya lihat kesukaran pada Khairi kerana memindahkan ke tempat yang membunuh karier politik beliau. Apa Khairi terlalu mungkin urban untuk Rembau? Saya tidak nampak keadaan tersebut dan saya yakin sebenarnya kalau Khairi diletakkan di tempat yang betul ataupun tidak dipindahkan, Khairi masih ada harapan dan peluang untuk terus kekal dengan kekuatannya sendiri. Syahid, mungkin Khairi masih memberikan saingan yang sengit di Sungai Buloh dan kita nampak seperti itu adalah satu proses membuli, kalau kita boleh setuju dengan istilah itu, menghantar itu. Kita lihat Nurul Izzah, tempat yang memang dipegang oleh PKR secara tradisinya dan kalah. Bagaimana kita menjelaskan ini? Saya rasa kita dah sebut beberapa kali tadi yang this election adalah about macam mana kita bercakap dengan kita punya pengundi. Nurul Izzah tak dinafikan, dia memang puteri reformasi. Semua orang kenal dia macam tu, dan pematang power tu merupakan kerusi tradisi keluarganya. Memang tak masuk akal boleh kalah. Tapi kita kena ambil kira orang yang tak pernah register untuk mengundi, yang kemungkinan kali ini senang nak keluar mengundi, saya tak payah nak mengundi, dan dia dapat maklumat politiknya daripada channel tertentu. TikTok lah dalam kes ni. Jadi dia lebih terpengaruh dengan sentimen ataupun mesej-mesej yang lebih bawah sikit. Oh, is it because of terlalu banyak orang kata political legacy ataupun dinasti keluarga politik yang menyebabkan orang rasa ini tidak seharusnya berlaku? Kalau sekiranya tiga ada dalam parlimen, mungkin ketiga-tiganya mendapat perjawatan di kabinet. Jadi apa mungkin? Saya tak kira itu sangat. Mungkin ada sedikit, tapi tak terlalu to the point yang dia boleh kalah. Saya rasa pasal pengundi-pengundi baru ni, tambahan-tambahan tu, because prasangkanya adalah pengundi baru ni kebanyakannya macam monolitik, anti-establishment, kemudian basically rebellious apa semua. Apparently tak. So ramai orang juga yang netizen ni bercakap rupanya undi 18 ni macam double-edged sword. Dia tiba-tiba backfire apa yang diorang nak sebenarnya kan. So itu yang saya rasa. Nurul Izzah dia punya message politik terlalu tinggi untuk golongan-golongan muda ni. Dia bercerita berkenaan dengan food security, bercerita berkenaan dengan climate change dan sebagainya. Untuk orang yang lebih informed, mungkin dekat kawasan-kawasan bangsa, okey. Tapi bagi kawasan-kawasan yang mungkin lebih down to earth sikit, diperlukan direct human engagement. Dan mungkin juga diperlukan something a bit more religious sikit. Hujah yang sama tewasnya Tun Mahathir di Langkawi. Tun Mahathir di Langkawi itu saya tak boleh nak kata, saya rasa mungkin pasal lain parti, mungkin pasal parti dia belum lagi boleh nak create that trust. Mahathir waktu dia dengan bersatu, dia still bersama dengan gagasan Pakatan Harapan tu. So it's solid, dia ada strong following, solid base. Tewas di Langkawi itu adalah soal machinery barangkali, Dr. Taufik? Saya berhubungan dengan UMNO Barisan Nasional di Langkawi. Pada peringkat asalnya kita lihat ada tentangan terhadap calon yang dibawa oleh Barisan Nasional untuk bertanding di Langkawi itu sendiri. Bukan anak pulau. Dan kita lihat bagaimana mereka bertungku lumus, bukan saja BN tetapi Perikatan Nasional, bagi memastikan bahawa tidak akan dapat kerusi tersebut kepada Tun Dr. Mahathir. Kerana kita lihat sebenarnya apabila Tun Dr. Mahathir bersalin baju daripada Pakatan Harapan kemudiannya pergi kepada sekarang Pejuang, ini menggambarkan bahawa tidak ada konsistensi dalam perjuangan Tun Dr. Mahathir, hanya sekadar untuk mungkin kepentingan politik peribadi, dan bagi saya itu sudah ditolak oleh rakyat. Dan PRU 15 merupakan penamat kepada kubu-kubu politik
ya, bukan sahaja kepada calon-calon tertentu tapi juga kepada parti-parti politik yang sebelum ini bertahan ya dengan kubu politik yang mereka ada. Ya. Di peringkat akar umbi mungkin ada yang menggambarkan Perikatan Nasional ini sebagai alternatif terbaik untuk Melayu Islam, ya, kerajaan perpaduan ataupun muafakat nasional. Apa saja yang dinamakan? Apakah ia alternatif kepada Barisan Nasional ataupun penolakan kepada Pakatan Harapan khususnya di kawasan semi-urban ataupun di kawasan rural? Saya rasa dia dua-dua kombinasi both of it. Okey. Bagi kawasan-kawasan yang mungkin a bit more urban tu, yang memang alternatif dia hanya satu. Okey. Dia tak boleh terima DAP yang saya sebut terus komponen dalam Pakatan Harapan. Dia tak boleh terima DAP for whatever reason. Because of that 22 months ke ataupun pasal benda lain. Sebelum ni dia punya sentimen adalah menolak Barisan Nasional sungguh-sungguh. Tapi sekarang ni dah ada option selain Barisan Nasional. Kalau tak nak DAP, dia boleh ada Pakatan Harapan. So memang ada kelompok ni, satu grup. Dan satu grup juga yang mungkin dah converted daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional for whatever reason. And then juga golongan yang mungkin tak open activated sebelum ni, yang dah mula nampak bahawa Perikatan Nasional boleh jadi suara orang Melayu yang terbaru. Pasal dia lebih fresh. Sebenarnya ada satu, saya tengah mencari lagi apa that case study ataupun that case precedent ada berlaku dekat Germany, if I'm not mistaken, National Party, yang dia punya decline dalam kalangan pengundi-pengundi asas dia makin lama makin berkurangan. Kemudian dia terpaksa nak revive balik, dia create satu komponen parti lain, nama yang sama tapi dipelopori oleh orang muda sahaja, dan dia dapat balik tak buat share. Dia basically just berubah, saling kulit, saling baju je. So itu yang saya rasa mungkin tengah berlaku sekarang, cuma dia dua aktor yang berbeza. Memang Barisan Nasional dengan Barisan sahaja, Perikatan Nasional dengan Perikatan Nasional. Faktor Rafizi Ramli mungkin menjadi pendorong juga kepada PH. Ya, kita lihat beberapa pesaing Rafizi itu sendiri tewas. Misalnya Datuk Seri Saifuddin Nasution di Kulim Bandar Baru. Dan itu sedikit sebanyak saya rasa pengaruh Rafizi kembali kepada PKR dan Pakatan Harapan. Bagaimana kita lihat dalam kempen-kempen Pakatan Harapan, ya, terlalu ramai yang datang untuk melihat ceramah-ceramah dan seolah-olah Pakatan Harapan ada momentum tersebut. Tetapi kita lihat ada persaingan yang sengit antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Tuan Syaril tadi, iaitu bertukar kulit daripada UMNO kepada Bersatu ataupun Perikatan Nasional. Dan kalau kita letakkan perbandingan ya pemimpin-pemimpin, kerana anak-anak muda hari ini mereka lihat pemimpin yang terpalit dengan masalah rasuah, perbicaraan mahkamah, mereka tolak sepenuhnya. Ya, kalau letak pembandingan pemimpin Perikatan Nasional ataupun dengan UMNO, Bersatu dengan UMNO khususnya, mereka lihat bahawa sudah semestinya pemimpin-pemimpin dalam Bersatu itu tidak terpalit ramai dengan masalah-masalah kes mahkamah ataupun perbicaraan. Tapi MUA masih tidak ditolak. Itu saya muskil. Mungkin ada fikiran sendiri oleh pengundi-pengundi MUA, mungkin terlalu muda untuk ditolaknya, ya, perlukan ruang lagi yang panjang. Itu kita lihat. Tapi MUA juga mungkin dia punya servis dah quite visible. Saya setuju. Dia memang pandai nak siarkan dia punya Tapi bererti calon muda bukan partinya. Muda dalam relatif usianya. Itu semakin apa nak sebut is kurang visible, tak tertonjol, kecuali satu itulah. Tidak trending. Saya lihat parti muda itu bergantung pada Syed Saddiq. Dan Syed Saddiq memang saya akui melakukan kerja di lapangan. Kita lihat bagaimana tempoh PKP ya turun bagi laptop dan pelbagai lagi peranti-peranti yang untuk membantu anak-anak muda. Ini menggambarkan bahawa beliau buat kerja hikmat. Itu kita jangan nafikan. Dan pada waktu yang sama bukan sahaja memberi kesan kepada anak-anak yang terima peranti tersebut, tetapi keluarga itu seolah-olah rasa terharu dihargai oleh seorang YB yang mencari duit dana sendiri. Inilah menggambarkan bahawa apa yang rakyat nak, iaitu bagaimana seorang YB yang mampu untuk berkhidmat walaupun tak ada dana. Okey. Andy bersiap sedia dengan laporan grafiknya untuk